bagan serai, lumut, bandar kucing, pasir gudang, stampin, pekim tajam, papa dan batu gajah. Seperti yang dinasihatkan oleh Tuan Ketua, saya akan hanya menjawab perbahasan yang ada kena-mena dengan butiran. Tuan Ketua, kalau kansel tentang latihan, memang kita di bawah kementerian sendiri kita ada 3 pusat latihan untuk paramedik. Ini yang kita menggunakan sepenuhnya. Selain itu juga terdapat pihak swasta, kolej-kolej swasta yang juga menggunakan para paramedik, ya. Selain dan juga untuk doktor, untuk latihan doktor memang kita ada lebih dari 20 universiti awam di Malaysia menganjurkan program ini, program perubatan, dan banyak lagi daripada negara yang telah kita iktiraf yang mereka balik. Dan bagi doktor saja setiap tahun hampir kurang 5,000 doktor baru yang balik ataupun yang telah lulus. Dan bagi houseman, latihan houseman ada 2 tahun, jadi maknanya tiap at any one time dengan design betul ada 10,000 doktor pelatih houseman. Kepung Tok Menteri boleh menjelaskan kepada Mansah? Ya. Tentang cas pemeriksaan asas medical check up untuk sebagai syarat-syarat untuk senjata api itu, kerana hospital cas RM1. Adakah perkara ini menyeluruh di seluruh negara ataupun? Ya, ini saya akan dapat jawapan bertulis, ya. Saya tak tahu, mungkin nampaknya berbeza-beza antara hotel dan hotel lain. Tentu Kepung yang ini berkaitan dengan pertambahan pesakit yang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik, outpatient beramai, inpatient beramai. Memang ada kaitan dengan keadaan ekonomi, mana kalau ataupun kos rawatan di luar daripada fasiliti kerajaan. Jadi waktu mereka datang lebih ramai ke klinik, dan memang ada masalah dari segi congestion dan sebagainya. Dan untuk ini betul-betul untuk outpatient kita adakan extended hours klinik yang saya pernah sebut dalam parlimen dulu. Extended hours bagi hospital dan juga klinik-klinik. Lebih daripada 155 hospital dan klinik yang telah ada extended hours. Yang ini yang kita bayar. Kita bayar doktor-doktor kita yang ada ke lapangan, mereka pergi bekerja sebagai locum di klinik-klinik yang extended hours ni, betul-betul. Jadi untuk inpatient memang juga saya tak menafikanlah bahawa kita ada hospital-hospital tertentu yang memang dia punya occupancy rate BOR dia lebih daripada 100 pendara. Hotel Seberang Jaya, banyak hotel yang lain yang juga masalah begitu. Sebab itu kita dalam hal ini memang kita berusaha mewujudkan berbagai fasiliti, kemudahan klinik atau Malaysia, dan juga kita upgrade banyak kemudahan kita, tambah blok dan sebagainya. Dan ini semua memerlukan kos yang tinggi. Tapi untuk pengetahuan umum, kita cuba nak mencapai taraf antarabangsa, iaitu kadar 2.5 bed dengan izin 2.5 bed per 1,000 population. Sekarang kita ada 1.5 bed per 1,000 population. Jadi kita perlu lebih kurang 16,000 katil lagi untuk seluruh Malaysia. Ini program kita lah. Ini kita akan berusaha dengan limited, dengan pembentukan kebangunan yang agak terhad, jadi kita akan ambil masa yang panjang sikit. Betul-betul. Pengerang, yang buat pengerang, ratio doktor sekarang dah meningkat sedikit. Sekarang lebih kurang 1 kepada 600 population, jadi dah meningkat sedikit, ya. Dan target kita ialah pada tahun 2020 kita akan mencapai 1 kepada seorang doktor kepada 400 population kita. Tentang separation support klinik yang disebut oleh Tuan Betul oleh Pengerang, memang kita dah ada sebenarnya, konsep itu dah ada kita dah buat di Malaysia ni. Ada hospital yang kita panggil daycare center. Ada hospital yang ada baru ni, saya pergi ke Muar, dia ada dia minta daycare center. Di tempat lain hospital besar-besar ni dah ada daycare center, di mana kita buat prosedur, buat treatment, jadi pesakit tak perlu dimasukkan ke ward, mereka diberi rawatan di pusat-pusat daycare center ni. Dan memang untuk menyelesaikan masalah congestion dengan izin dalam ward, Tuan Musi, saya minta panggil Tuan Musi. Bapak Timbalan Menteri, boleh saya mencelah? Sekejap.
Yang pasal daycare center ni. Yes. Saya nak tanya setakat ni ada berapa yang buat Timbalan Menteri? Oh, that one maklumat saya kena dapat maklumat yang tepat lah. Timbalan datang ke Dewan kata daycare center ada. Sebab rakyat nanti tertunggu-tunggu tapi tak banyak. Jadi saya nak tahu 1 ke 10 ke 100 ke. Terima kasih. Nanti saya bagi cara, akan bagi cara betul itu. Dan kita juga ada discharge lounge tadi betul. Dalam ada tertentu macam baru ni saya pergi Kelang ada discharge lounge di mana pesakit yang dah kena discharge betul-betul dia diubah ke bilik ini dan katilnya akan dipenuhi oleh pesakit lain di mana dia tak mana dia boleh pesakit dia tunggu keluarga dia datang bawa dia balik ya. Jadi sebenarnya betul-betul kita sedang berusaha, pihak kementerian sedang berusaha untuk memastikan rakyat kita makin lama makin sihat. Kita tak mahu mereka jatuh sakit dan masuk ke hospital. Jadi kita adakan program NBOS seperti yang disebut oleh pengarang tadi, NBOS, di mana kita bekerjasama dengan berbagai kementerian. Kita contohnya yang ketara kita buat tentang prevention. Kita adakan COSPEN. COSPEN jadi Komiti Sihat Perkasa Negara, COSPEN. Ini kita memperkasakan rakyat kita setiap kampung. Dia sedang berjalan. Jadi kita start terlepas, tadi dah berjalan terus. Kita latih volunteer atau sukarelawan di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar. Sekarang dah ada lebih daripada 14,000 sukarelawan dan mereka, kerja mereka, tugas mereka ialah memeriksa basic, buat screening, betul-betul buat screening. Jadi cek dia punya BMI, body mass index, cek dia punya kolesterol, dia punya glucose, cek blood pressure dan sebagainya. Kalau dia dapati ada masalah, mereka akan terus rujuk kepada klinik yang dekat ataupun hospital yang dekat. Dengan cara itu kita cuba nak mengurangkan buat prevention betul-betul. Prevention is better than cure. Kita tak mahu sampai ke peringkat menjadi dapat penyakit stroke, kencing manis dan sebagainya. Itu kita sedang berusaha dan setakat ini dah lebih hampir 50,000 dah kita periksa di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar. Kemudian betul-betul tentang yang kan disebut juga oleh pengarang tentang memang kita berusaha untuk meningkatkan, menambahkan lagi KK klinik kesihatan kita. Klinik di Malaysia tambah dah lebih daripada 250 unit. Juga kita ada mobile klinik. Mana-mana kawasan yang tak ada klinik kita gunakan mobile klinik. Dan juga kita ada boat klinik kita, yang mana tak boleh sampai dengan jalan, kita pergi dengan boat. Dan juga kita ada helikopter servis di Sabah dan Sarawak. Goping betul-betul goping tentang jumlah pakar. Jumlah pakar sekarang ni kita ada 4,000 lebih, 4,063 pakar. Pengguturan yang terperinci saya tak bagi sekarang, kita akan bagi kemudian. Dan tentang houseman tunggu sampai setahun tentang pakar ya. Kebetulan soalan saya tu peratusan pengisian kekosongan jawatan pakar tersebut sama ada 80% isi ke ataupun 100% isi. Ini pertama. Yang kedua berkenaan dengan KPI yang dijanjikan oleh yang berhormat menteri sebelum ini, di mana temu janji berapa sekian lama, temu janji untuk jumpa pakar sekian lama. KPI tersebut sampai hari ini saya tak nampak ada mana-mana pengumuman secara awam berkenaan dengan KPI tersebut. Bagaimana kita tahu, okey, bila saya nak jumpa pakar neurologi misalnya, appointment, saya pergi ke kaunter appointment, bagi saya 3 bulan. Sama ada appointment itu munasabah ke tidak munasabah? Adakah appointment itu sejajar dengan KPI yang ditentukan oleh kementerian? Ini soalan saya berkenaan dengan pakar. Betul-betul mengenai pakar betul-betul nak latih seorang pakar, contoh kena buat masters in dulu kita buat di luar negara, tapi sekarang kita buat di dalam negara, masters 4 tahun. Kemudian nak jadi pakar lagi, nak jadi neurologi lagi 3 tahun ke 4 tahun lagi, jadi 8 tahun. Dia makan masa. Dan kadang-kadang kadang-kadang memang kerap berlaku di mana bila kita latih elok dah jadi pakar,
lepas tu sekejap dia letak jawatan dan pergi ke pihak swasta. Ada satu kes, saya boleh sebut lah, satu kes, tak sebut nama, pakar urologi balik ke Malaysia, lepas 6 bulan dia kerja di kerajaan, jumpa saya, dia kata, Datuk, dia offer di luar sana lebih baik daripada Kementerian Kesihatan, jadi saya buat keputusan untuk nak berhenti. Jadi kes-kes ini berlaku, jadi kita train banyak-banyak pun akhirnya dia pergi ke pihak swasta. Jadi bagaimanapun kita akan terus melatih pakar-pakar ni, dan hari ini kita ada lebih daripada 1000 slot atau 1000 scholarship untuk setahun untuk pakar-pakar kita yang nak balaikan pakar. Jadi kita akan teruskan usaha ni, dan kita tak boleh duduk begitu saja, kita akan teruskan usaha ni. Ya, Tuan Pengerusi, Bu Menteri tak jawab soalan saya. Kalau tak ada soalan sini, mungkin boleh jawab secara bertulis. Yang pertama, sama ada peratusan pengisian pakar, berapa peratus yang isi. Yang kedua, sama ada kementerian telah tetapkan KPI untuk temu janji pakar-pakar di kementerian. Ada ke tidak? Yes or no? Itu soalan yang senang saja. Sampai sekarang pun tak ada jawapan. Betul. Saya sebut tadi bahawa kita masalah kita memang tidak isi penuh. Pakar-pakar ni berjawatan tak isi penuh, tapi nak minta angka yang tepat, saya ada, tapi mana cari tak jumpa dah. Pakar yang tepat, jumlah angka yang tepat tadi saya bagi secara tulis. Dan memang kita usaha lah. Masalah kita saya sebut tadi lah, pakar kita kehilangan pakar pergi ke pihak swasta. Jadi tapi kita akan teruskan latihan mereka. Houseman tunggu sampai setahun ini, saya ingat tak masuk akal lah. Ini laporan daripada STAR, sampai setahun tunggu, tak masuk akal. Kerana kalau dia daftar, kalau dia balik, dia terus daftar dengan MMC kita, kemudian akan dipanggil untuk temu juga, untuk interview oleh SPA, dan kemudian dia terus boleh masuk ke e-houseman. Dan kita punya tu, kita punya website ada e-houseman, boleh masuk terus. Setakat ini sehingga March, 23 bulan March, yang masuk houseman, masuk e-houseman 312 orang saja, 312 orang masuk e-houseman, dan dah dapat sehingga bulan ni, 23 bulan March, yang dah masuk, dah dapat penempatan 284, yang mohon penangguhan dah dapat tempat tangguh, minta tangguh, dia sendiri minta tangguh 25, dan 3 lagi belum mohon dalam e-houseman. Dia daftar MC, panggil interview, dia tak mohon lagi. Mana dia ambil masa, dia nak rehat mungkin, jadi dia tak daftar. Jadi yang jadi sampai 1000 tahun ni mungkinlah dia balik selepas lulus dia punya degree, dia tak daftar atau tak pergi daftar dengan MC. Itu mungkin lewat lah. Ya. Bagan soal tentang lambakan doktor dan jururawat. Ya. Sebenarnya Tuan Pengerusi, sebenarnya seperti yang sebut tadi lah, belum lagi berlaku lambakan doktor ni dan jururawat. Jururawat yang kerajaan yang melatih di pusat-pusat latihan kita, kementerian, itu kita ambil semua. Yang latih oleh pihak swasta, tiap tahun kita ambil dalam, ada satu program kita ambil lebih kurang 1,600 jururawat daripada pihak yang latihan pihak swasta, kita ambil ya, untuk berkhidmat dengan pihak kerajaan. Dan memanglah mereka ada yang dah pergi ke hospital swasta bekerja sana, mereka berminat dengan kerajaan, jadi mereka juga memohon dan mendapat kerjaan dengan kerajaan. Bagan Serai bangun ya. Sikit masih ada tu. Masih ada. Saya ingin tanya, apa akan jadi pada masa akan datang? Sekarang kita lihat, memang saya rasa banyak doktor-doktor yang datang balik, dan adakah cukup sebenarnya hospital untuk latihan, ataupun adakah masa depan ada doktor-doktor yang apabila pulang daripada luar negeri sudah graduate tetapi terpaksa tunggu sampai setahun 2 tahun, adakah ini akan terjadi atau bagaimana persediaan kementerian? Tentu ini yang saya sebut tadi lah. Kita sedang berusaha untuk meningkatkan, menambahkan lagi facilities di hospital dan klinik ya.
Dan setakat ini sebenarnya kita perlu banyak doktor lagi. Sebenarnya kita tak ada timbul masalah lambakan, tapi mungkin akan datang. Walaupun betul, dalam segi latihan ini kita sudah berbincang dengan Kementerian Pendidikan untuk memperketatkan lagi kelulusan untuk menyertai khusus latihan doktor di dalam negeri atau luar negara. Ya. Sekarang ni tak ada kawalan. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ini houseman ataupun doktor yang lulus daripada luar negara, terutama sebut negara mana, dia balik, dia kena ambil dia pergi kepada universiti yang tak diiktiraf. Dia balik sini, dia kena mengambil peperiksaan kita. Ambil peperiksaan sampai 3 kali tak lulus. Bila kita semak balik result dia, result SPM dia, kita dapati bahawa dia pergi dengan kelulusan yang sains pun tak ada. Sains pun tak ada. Kelulusan dia 789, tak ada sains. Jadi memang dia tak boleh berjaya dalam bidang ini. Lepas tu dia salahkan kerajaan lah, salahkan kementerian dan sebagainya. Jadi sebenarnya kelulusan dia memang amat teruk. Dan saya tak tahu bagaimana dia boleh masuk ke universiti luar negara, yang negara tertentu. Dia pergi yang kelulusan yang nak jadi kerani pun tak boleh, tapi dia lulus jadi doktor di luar negara. Ini tentu yang khusus kebakaran tadi saya dah sebut dah. Limut betul. Kemudian doktor di Sungai Buloh. Yang ini sebenarnya kematian bukan dari sebab TB, tapi dari sebab complication. Dia ada masalah jantung dia betul. Dia mati oleh kerana itu. Tapi memang ada juga kes-kes di mana kadang-kadang dia adverse reaction dengan izin kepada ubat TB ni pun boleh jadi masalah, boleh merosakkan jantung dia, merosakkan buah pinggang dia, buah pinggang dengan hati dia boleh rosak oleh kerana oleh kerana ubat ni dia tak tahan. Bandar Kuching ini saya ambil perhatian lah. Bandar Kuching saya ambil perhatian kerana memang saya difahamkan memang tak cukup anestesis. Memang kalau ada 3 surgeon, ada seorang anestesis, jadi yang 2 orang lagi relax lah, tak boleh buat operation. Jadi saya ambil perhatian. Pasir Gudang memang saya dah pergi melawat Pasir Gudang dulu, dan projek ni dah pun kita pun dalam rancangan Malaysia ke-11 mulai tahun depan lah, rolling plan dan tahun projek untuk hospital Pasir Gudang. Samping masalah tempat letak kereta, yang ni memang di seluruh Malaysia ni semua hospital yang besar ni memang ada masalah parking, memang tak cukup. Yang ni kita akui dan kita sedang berusaha. Dan untuk Kuching ini, untuk hospital Kuching memang dah ada janjian mana tadi, janjian dengan pihak swasta. Kita sedang teliti, pihak AG sedang teliti janjian tersebut betul. Mana bila selesai kita akan boleh mulakan segera. Dan promosi penyeraan hospital di seluruh Malaysia ini adalah diselenggarakan oleh syarikat konsesioner. Kalau ada masalah memang kita akan ambil tindakan terhadap syarikat tersebut. Betul. Baru ni baru sambung perjanjian sambung lagi 10 tahun bagi tiap-tiap syarikat tersebut. Betul. Quarters ini pun saya akui bahawa ada masalah quarters sekali di luar bandar. Saya dah pernah pergilah ke luar bandar di Kuching, di Sarawak dan Sabah, memang ada masalah. Ada quarters yang kedah condemn BR, Beyond Economic Repair. Jadi ini kita sedang teliti bagaimana kita nak percepatkan masalah quarters, dan juga klinik-klinik yang memang klinik lama, kayu-kayu, jenis kayu dulu sebelum merdeka. Dan caranya supaya Universiti Sarawak menggunakan fakulti ini satu cara yang baik, boleh kita susulkan tindakan. Mungkin saja ini saya tak perlu jawab lah. Dia keluar daripada apa yang kita bincangkan. Papa Menteri Kapa. Sorry, Kapa. Masih. Ini kawan saya baik ni, Kapa. Saya tulis Kapa. Dia minta tentang pecahan butiran tentang berapa untuk environment.
dan campur-campur dan memang ada pada saya akan bagi cara bertulis lah. Tentang apa juga disebut tentang kapal ni, kenapa tak minta permohonan penjawatan, diminta terlebih dahulu tahun sebelum tu. Sebenarnya memang kita minta, tapi penjawatan biasanya diluruskan pertengahan tahun. Jadi dan bila diluruskan kita cepat isi. Tahun 2014 contohnya kita dapat 16,000 penjawatan, kita dapat isi hanya 11,000 saja. Yang lain kita tunggulah daripada SPA kita melantik. Jadi bila berlaku begitu, mana kita perlulah tambahan peruntukan 200 juta ni untuk nak bayar emolument untuk yang kita dah pilih 11,000, yang kita dah lantik 11,000 tu. Yang lain belum lantik lagi, jadi tak perlu emolument. Ini berlaku lah. Jadi kita walaupun kita rancang, tapi kelulusan dia dapat kita lambat sikit, jadi kita lantikkan berlambat. Batu Gajah Menteri, Tuan Menteri. Ya, Kabar. Terima kasih. Menteri, saya minta juga tadi keperincian jawatan pertambahan jawatan ini, keperincian dia. Untuk adakah dia kena mengena dengan jabatan am, doktor, apakah keperincian dia untuk jumlah 200 juta ni. Terima kasih, Menteri. Terusi memang ada sebenarnya dia dah bercampur aduk dah, nak cari sekarang tak jumpa. Saya akan bagi dengan cara bertulis. Okay, Menteri, pastikan berikan sebab selalunya dijanjikan tapi saya tak dapat. So minta beri bicara untuk berikan saya jawapan bertulis. Terima kasih, Menteri. Batu Gajah bangkit tentang masalah kegagalan houseman. Itu yang saya sebut tadi awal tadi tentang masalah houseman yang datang yang kelulusannya tidak seberapa, tapi dia masih di luar negara, dia pergi sana dapat kelulusan, jadi houseman balik dia ada masalah. Betul. Dengan itu saja Tuan Pengerusi. Menteri, Ya. saya rasa jawapan Menteri ini kurang tepat. Daripada 5 orang dikatakan 1 orang akan keluar tercicir. Adakah semua ini alasannya sama, iaitu mereka belajar di luar negara, mungkin daripada universiti yang tidak baik, ataupun mereka mempunyai kelulusan yang tidak baik di peringkat SPM dan sebagainya? Saya rasa tak betul lah, Menteri. Mungkin ada sebab-sebab lain kenapa seseorang yang boleh lulus sampai mendapat ijazah, dan apabila mereka menjalani houseman ini, tiba-tiba mereka tak boleh buat pula. Saya rasa alasan Menteri itu mungkin tidak bermasalah. Mungkin ada sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka tak mahu lagi meneruskan. Mungkin sebab tekanan kerja, ataupun ada apa-apa faktor lain yang menyebabkan mereka menolak, mereka terpaksa tinggalkan kerjaya ini. Terima kasih Tuan Musi. Yang memang sebenarnya bukan semua yang pergi belajar menjadi doktor ni semuanya berminat, tidak. Kadang banyak juga yang dipaksa oleh bapa. Bila dia balik, dia tak minat, dia tinggal gitu saja. Dan ada juga yang saya sebut tadi, kena qualification dia kurang baik, IQ dia kurang baik, dia lulus jadi doktor, balik masih dia kena pressure lah. Ataupun sistem dia di luar negara, ada satu negara yang pelajar pergi belajar sampai habis belajar sampai lulus, dia tak benarkan pegang pesakit pun. Balik sini baru dia nak adjust, baru dia nak belajar ambil history pada pesakit, nak belajar interact dan sebagainya. Jadi dia mengalami tekanan. Dan ada juga daripada negara lain, dia masalah bahasa. Dia belajar bahasa lain, balik ke sini kita guna banyak English, pun ada masalah. Jadi ada banyak tekanan. Saya nak ikut satu contoh yang terbaik lah saya kira, bagaimana houseman ni gagal nak buat housemanship ni. Anak saudara saya sendiri, dia pergi ke Indonesia, dia lulus, dia punya dia dapat ijazah dia sebagai doktor, balik dia ambil ijazah tu, dia serah mak, ambil ni, saya dah selesai, kendak mak saya dah buat, saya tak mau buat jadi doktor.
Jadi mana check up begitu pun ada. Jadi maknanya kalau rugilah kalau kita hantar. Lepas tu kita hari ni kita insist dia mesti ada kelulusan yang mencukupi. Jangan pergi dengan kelulusan yang sangat-sangat rendah, tak boleh jadi. Dan kena ada attitude yang betul. Kena ada attitude, mana dia hendaklah berminat bersungguh-sungguh dalam bidang perubatan, barulah dia saya dia boleh berjaya. Ya, betul. Terima kasih Muhammad. Ada muat masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 200.723.500